Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Saiful Hamdi bin Adnan Mazwan. Nombor pendaftaran saya adalah 14 DKA 20F2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Zulkifli. Nombor pendaftaran saya 14 DKA 20F2049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Kebal bin Johari. Nombor matrik saya 14 DKA 20F2041. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Wafi bin Muhammad Quraisin. Nombor pendaftaran 14 DKA 20F2048. Vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah gerakan. Vektor Euclid lazimnya diwakili tembereng garis dengan arah tertentu atau daripada segi grafik dengan suatu anak panah menyambungkan titik permulaan A dengan titik penamat B dan dilambangkan dengan AB atau dikenali sebagai arah. Skala dalam matematik bermaksud skala bergantung kepada konteksnya. Perkataan ini ada berkaitan dengan bilangan nyata atau bilangan kompleks atau bilangan rasional. Secara umum, ketika vektor ruang dalam medan F dipelajari, maka F disebut medan skala. Dalam algebra matriks, skala didefinisikan sebagai matriks berodah 1x1 dan memiliki sifat-sifat seperti bilangan belaka. Ini adalah formula magnitude. Magnitude ditetapkan sebagai panjang vektor. Nota untuk nilai yang tetap. Magnitude juga digunakan untuk magnitude vektor. Ini adalah formula untuk unit vektor. Unit dipanggil vektor arahan yang mempunyai arah yang sama sebagai vektor yang ditetapkan. Unit vektor sama dengan arah per magnitude. Seterusnya, saya akan bercakap tentang contoh pengaplikasian vektor dalam kehidupan seharian. Vektor terdengar rumit, tetapi ia biasa berlaku semasa memberi arahan. Contohnya, menyuruh seseorang berjalan ke hujung jalan sebelum membelok ke kiri dan berjalan 5 blok lagi adalah contoh menggunakan vektor untuk memberi petunjuk. Menavigasi melalui udara dan kapal biasanya dilakukan dengan menggunakan vektor. Pesawat diberi vektor untuk bergerak dan mereka menggunakan kelajuannya untuk menentukan sejauh mana mereka harus pergi sebelum membelok atau mendarat. Pelan penerbangan juga dibuat menggunakan rangkaian vektor. Arahan sukan berdasarkan penggunaan vektor. Penerima yang luas bermain bola sepak Amerika, misalnya, mungkin berjalan di jalan di mana mereka berjalan sejauh 7 ela di padang sebelum membelok ke kiri 45 darjah dan berlari ke arah itu. Komen sukan juga bergantung pada vektor. Hanya beberapa sukan yang mempunyai medan dengan grip, jadi perbincangan berkisar pada arah dan kelajuan pemain. Ini adalah contoh soalan. Diberi kedudukan rahim diwakili huruf P ialah 12,5 adalah dari tempat Kartasia. Tunjukkan vektor OP dalam syarat I dan J. Cari vektor unit bagi arah OP. Ini langkah penyelesaian dia. Diberi P, kita ambil point dia. Diberi P sama dengan 12 dengan 5. OP sama dengan 12I tambah 5J. Kita gunakan punca kuasa. 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dapat jawapan dia 169. Punca kuasa dapat 13. Bagi vektor unit bagi arah OP, kita 12 bahagi dengan 13I
tambah dengan 5/13J. Soalan kedua, diberi kedudukan kapal A yang diwakili huruf A dan kapal B yang diwakili huruf B pada poin 2, -5 dan -43 secara berasingan. Cari vektor bagi AB serta magnitud. Selepas itu, cari unit vektor. Pertama sekali kita perlu menukarkan kepada bentuk vektor, iaitu OA sama dengan 2I tolak 5J dan OB sama dengan -4I tambah 3J. Untuk mencari arah, kita perlu terbalikkan OA, iaitu AO sama dengan -2I tambah 5J. Kemudian arahnya ialah AB sama dengan AO tambah OB, iaitu AB sama dengan dalam kurungan -2I tambah 5J tutup kurungan tambah dalam kurungan -4I tambah 3J tutup kurungan. Dan jawapannya ialah -6I tambah 5J. Seterusnya kita mencari magnitud bagi AB, iaitu magnitud AB sama dengan punca kuasa -6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dan hasilnya ialah 10. Seterusnya kita mencari unit vektor, iaitu unit vektor sama dengan arah per magnitud. Jadi unit vektor sama dengan -6I tambah 8J per 10. Kemudian kita perlu asingkan dia, iaitu sama dengan -6 per 10I tambah 8 per 10J. Kemudian kita boleh kecilkan kepada -3 per 5I tambah 4 per 5J. Contoh soalan yang ketiga, diberi kedudukan kapal terbang X dan kapal terbang Y pada poin -5, 12 dan 3, 2, 4. Cari vektor bagi kapal terbang X, Y, magnitud dan unit vektor bagi kapal terbang tersebut. Pertama-tama kali kita kena keluarkan OX sama dengan, kita tukar dalam bentuk vektor, -5I tambah 1J tambah 2K, OY sama dengan 3I tambah 2J tambah 4K. So kita akan gabungkan dengan XY. XY jadi XO OY. XO kita kena terbalikkan jadi 5I tolak 1J tolak 2K. Lepas tu untuk cari direction dia, XY dalam kurungan 5I tolak 1J tolak 2K tutup kurungan tambah dalam kurungan 3I tambah 2J tambah 4K. So tutup kurungan balik, I akan tambah I, J akan tambah J dan K akan tambah K. Jadi hasilnya adalah 8I tambah 1J tambah 2K. So lepas tu kita boleh cari magnitud sama dengan punca kuasa 8 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Ni berdasarkan formula. So jadi hasilnya adalah punca kuasa 69. Lepas itu adalah untuk mencari unit vektor. Unit vektor formula dia sama dengan A sama dengan direction per magnitude. So arah tadi kita dah dapat 8I tambah 1J tambah 2K perkan dengan punca kuasa 69. Lepas tu kita pecahkan. Jadi jawapannya sama dengan 8 per punca kuasa 69 I tambah 1 per punca kuasa 69 J tambah dengan 2 per punca kuasa 69 K. So mudah kan? Kesimpulannya ialah memahami vektor merupakan suatu perkara yang penting dalam kehidupan kerana prinsip vektor sering berkait dengan kehidupan seharian. Vektor juga amat penting dalam sistem perkapalan dan penerbangan untuk menentukan arah, koordinat dan sebagainya. Dalam sistem sonar, vektor digunakan untuk mencari tahu lokasi sebenar suatu objek. Memahami konsep vektor tidaklah rumit. Yang menjadikannya rumit adalah sifat malas dalam diri seseorang itu sendiri.